Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke channel Cikgu Khairuniza Zainuddin dari SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad, Batu Gajah, Perak. Okay, hari ini kita akan belajar ekonomi bab 1 tingkatan 4. Jom. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Bab 1, pengenalan kepada ekonomi. Standard pembelajaran 1.1.1 mentakrif ilmu ekonomi. 1.1.2 menjelaskan konsep kekurangan dan pilihan berasaskan sumber ekonomi terhad dan kehendak tidak terhad. 1.1.1 mentakrif ilmu ekonomi. Okey, mari kita lihat apa takrif ilmu ekonomi. Ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Ini perkataan yang penting, iaitu sumber ekonomi terhad dan kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, dari mana datangnya perkataan ekonomi ini? Berasal dari perkataan bahasa Yunani, iaitu oikoi yang bermaksud rumah tangga dan nomos yang bermaksud aturan. Oleh itu, ekonomi artinya peraturan rumah tangga. Okey, sekarang cikgu tunjukkan beberapa contoh ahli-ahli ekonomi. Okey, yang pertama ini adalah ahli ekonomi klasik, di mana ilmu ekonomi sebagai sains kekayaan. Yang keduanya adalah ahli ekonomi neoklasik, di mana ilmu ekonomi ini adalah sains kebajikan. Okey, ini pula adalah ahli ekonomi moden. Ilmu ekonomi sebagai sains kekurangan dan pilihan. Jadi ahli-ahli ekonomi moden menekankan ekonomi ialah satu kajian sosial yang mengutamakan cara masyarakat memilih dan menggunakan sumber ekonomi yang terhad serta banyak pilihan kegunaannya bagi memenuhi kehendak masyarakat yang tidak terbatas. 1.1.2 konsep kekurangan dan pilihan. Mari kita lihat apa yang penting di sini. Apa itu kehendak manusia? Kita lihat kehendak manusia, iaitu keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan. Untuk apa? Untuk rasa kehidupan yang lebih selesa dan mewah, di mana tidak terhad dan berbeza di antara individu, yang mana ianya berdasarkan tingkat pendapatan dan cita rasa sentiasa bertambah dan berubah dari masa ke semasa. Maka kehendak manusia tidaklah terbatas berbanding dengan sumber ekonomi yang terhad telah membawa kepada masalah kekurangan. Jadi kamu kena ingat, akibat daripada masalah kekurangan, maka unit-unit ekonomi harus membuat pilihan antara barang dan perkhidmatan yang dikehendaki. Jadi masalah pilihan melibatkan pembuatan keputusan tentang kehendak yang perlu dipenuhi terlebih dahulu dan melibatkan pengorbanan. Jadi di sini yang penting, kehendak manusia tidak terbatas, sedangkan sumber ekonomi adalah terhad, menyebabkan masalah kekurangan dan terpaksa membuat pilihan.
Akibat daripada masalah kekurangan, maka unit-unit ekonomi terpaksa membuat pilihan. Jadi di sini kita akan lihat apa itu unit-unit ekonomi. Terbahagi kepada 3, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Jadi kita lihat apa itu isi rumah. Merupakan seorang individu, sebuah keluarga ataupun sekumpulan individu yang tinggal bersama dan berfungsi sebagai satu unit ekonomi. Itu adalah isi rumah. Yang kedua, firma. Apa itu firma? Merupakan sebuah organisasi ataupun unit pengeluaran yang merancang untuk menggunakan faktor pengeluaran atau sumber pengeluaran, sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Seterusnya, kerajaan. Kerajaan merupakan sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang bagi menstabilkan ekonomi sesebuah negara. Sekarang mari kita lihat keputusan terhadap pilihan tadi ya. Okey, jadi isi rumah, unit ekonomi isi rumah memilih barang ataupun perkhidmatan ya. Jadi untuk apa memilih? Untuk memaksimumkan kepuasan diri. Okey, unit yang kedua ialah firma ya. Jadi firma ini memilih output, bukan barang lagi ya, yang memaksimumkan keuntungan ya. Jadi apa yang keputusan pilihan oleh kerajaan ya, kerajaan pula memilih projek ya. Dia bukan memilih barang, bukan memilih output, tapi adalah projek, contohnya projek pembangunan yang akan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Jadi kamu kena ingat apabila keputusan terhadap pilihan mestilah dapat memaksimumkan apa? Isi rumah memaksimumkan kepuasan. Kalau firma dapat memaksimumkan keuntungan dan kerajaan dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Mari kita uji minda. Okey, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu ekonomi? Okey, jadi kata kunci soalan di sini ilmu ekonomi. Kamu kena ingat yang pertama dia merupakan kajian sains sosial terhadap manusia. Yang kedua, sumber terhad. Yang ketiga, kehendak tidak terhad ya. Jadi kita lihat yang pertama ini ya, A merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran dengan sumber ekonomi sama ya. Yang tidak terhad. Dah tentu salah, tidak terhad di sini ya. Salah ya. Okey, B merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana mengagihkan faktor pengeluaran yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang terhad. Kehendak manusia yang terhad juga salah sebab kehendak manusia tidak terhad. Okey, dua salah dah ya. C merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad. Okey, sumber ekonomi yang tidak terhad. Dah salah dari sini sebab sumber ekonomi adalah terhad ya. Jadi salah di sini. Okey, kita lihat jawapan D. Merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad. Betul. Untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, lengkap di sini ya. Jadi jawapannya ialah D. Betul ya. Soalan kedua, apakah matlamat firma? Okey, ini ya kata kunci untuk membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah kekurangan tadi. Cikgu dah terangkan ada 3 unit ekonomi ya. Jadi apa matlamat firma? Pertama, A memaksimumkan kepuasan. Kepuasan ini lebih kepada isi rumah ya. Jadi dah salah di sini. Kedua, memaksimumkan keuntungan. Okey, firma memang untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, tapi kita lihat juga jawapan yang lain ya. C
C. Memaksimumkan kebajikan masyarakat. Ini dah tentu salah sebab kebajikan masyarakat adalah matlamat bagi kerajaan, ya. Dan D. Untuk mengurangkan perbelanjaan. Jadi matlamat utama firma yang utama adalah B, ya. Memaksimumkan keuntungan. Terima kasih pihak Slides Mania kerana menyediakan PowerPoint yang menarik ini. Sekian, terima kasih untuk tajuk bab pertama untuk kali ini. Okey, sekiranya ianya memberi manfaat kepada kamu, jangan lupa like, share dan subscribe, ya, supaya kamu akan dapat video-video yang terbaru daripada saya dan ianya memberi manfaat kepada kawan-kawan lain yang telah kamu sharekan. Assalamualaikum, bye. Terima kasih like, share dan subscribe.